Sekejap okey tak? Sekejap okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita nikmat yang tidak putus-putus. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita berada dalam keadaan orang-orang yang beruntung sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita teruskan lagi bacaan dan pengajian kita daripada kitab Qawaidul Aqaid yang diterjemahkan oleh Dr. Engku Ibrahim Syarah Yuniza, dan selaku guru saya ini menterjemahkan kepada matan Qawaidul Aqaid karangan Imam Ghazali yang mana membincangkan tentang akidah dan juga ilmu usuluddin. Jadi kita berhenti pada bahagian mana? Laisa kamitslihi syai', situ tak? Tanzih Laisa kamitslihi syai'. Fi taqdir wa laqabu annahu laisa bi jawhar wa la tahulluhu jawahiru wa la bi aradin wa la tahulluhu al-a'rad. Sudah situ tak? Ke tak terang Laisa kamitslihi syai'. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sini muka yang tuan-tuan ada tu ialah pada tak ada muka surat sini. Ya muka surat 3 lah kot Tanzih kat bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Laisa kamithlihi syai'un wala huwa mithlu syai'in. Seterusnya dalam perbincangan tentang tanzih,
menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian sifat yang tidak layak. Sebagaimana kita wajib mengisbatkan sifat pada Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga kita wajib mentanzihkan Allah daripada segala perkara yang tidak layak dan sifat-sifat kekurangan. Maka Imam Ghazali teruskan lagi dengan memetik daripada ayat Al-Quran, laisa kamithlihi syai'. Malah dia Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan apa sahaja yang ada. Apa sahaja yang ada pula tidak sama dengannya. Wala huwa mithlu syai'. Maka di sini pengarang ini menerangkan tentang satu sifat ataupun satu perbincangan tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau dalam sifat 20 membincangkan tentang mukhalafah Tuhan dengan sekalian yang baharu. Allah Ta'ala menyalahi bagi sekalian yang baharu. Maka wajib kita sucikan Tuhan daripada mumatsalah. Mukhalafah lawannya mumatsalah. Apa makna mumatsalah? Menyamai, penyamaan, perserupaan. Maka wajib Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamai sesuatu dengannya dan dia tidak menyamai dengan sesuatu. Laisa kamithlihi syai'. Tidak ada serupa dengan Tuhan itu oleh sesuatu. Makna tak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan. Itu satu. Wala huwa mithlu syai'. Dan tiadalah Tuhan itu umpama sesuatu. Tuhan pun tidak sama dengan makhluk sebagaimana makhluk tidak sama dengan Allah Ta'ala. Maka kita faham di sini bahawa mumatsalah ini daripada dua pihak. Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Jadi penafian tu daripada dua belah. Itu makna mumatsalah itu. Mumatsalah, Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Ini bila Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan laisa kamithlihi. Laisa kamithlihi. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Kalau kita terjemah gitulah. Tapi dalam bahasa Arab, apabila ulama bahasa mengkaji tentang struktur ayat ni, ayat laisa kamithlihi syai' ini, mereka dapati kalau penggunaan bahasa Arab, mithlun tu serupa, ka itu menyamai. Jadi makna ada dua kali situ penafian pada menyerupai. Dua kali penafian pada penyerupaan. Pertama menggunakan dengan kalimah mithil, yang keduanya dengan kaf. Dengan kaf. Jadi ka mithlihi. Dalam bahasa Arab bila kata Zaidun kal qamari, Zaid seperti bulan, sama dengan kita kata Zaidun mithlul qamari, Zaid seperti bulan. Jadi lafaz kaf saja itu dan juga lafaz mithlun maknanya sama, seumpama, menyerupai. Tiba-tiba di sini Tuhan guna dua-dua sekali. Laisa ka mithl. Laisa ka mithlihi syai'un. Tidak menyamai dengan Tuhan sesuatu pun. Ini dalam bahasa dianggap sebagai satu bentuk penegasan dan takkid, penguat bahawa tidak ada satu pun yang menyamai dengan Tuhan. Langsung, dengan maksud apa? Sama ada pada sifat, pada zat ataupun pada af'al. Allah tak sama dengan sesuatu dan sesuatu selain Allah tidak sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Jadi
Tengok dia kata, dan apa sahaja yang ada pula tidak sama dengannya, wala huwa mithlu syai'. Kalau ikut di sini, wala huwa mithlu syai'in, dan tiadalah Tuhan menyamai dengan sesuatu. Tadi tiadalah sesuatu menyamai Tuhan. Jadi kalau terjemah tu, pada terjemah tu kalau ikutnya dia terbalik sikit lah. Hak mula-mula tu tidak ada sesuatu yang menyamai Tuhan. Yang kedua, tidak adalah Tuhan itu menyamai sesuatu. Ala kulli hal, apa-apa pun penyamaan ni dinafikan daripada dua-dua belah pihak. Kita pun tak sama dengan Tuhan, Tuhan pun tak sama kita. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru wa la tahwihi al-aqtaru. Dia pula tu ada tu, tidak ada sesuatu pun yang seumpamanya. Dia pula tidak. Ni dah. Jadi salah saya tadi. Tu ni. Salah ambil terjemahan tadi. Jadi hak ni. Apa sahaja yang ada tidak sama dengannya. Itu terjemah bagi laisa kamitslihi syai'. Dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Betul dah tu. Jadi hak tu terjemahan kepada tadi. Itu terjemahan laisa kamitslihi syai'. Apa sahaja yang ada pula tidak sama dengannya. Wala huwa mithlu syai', tidak ada sesuatu pun yang seumpama. Jadi betul dah tu. Betul dah terjemahan tu, betul dah. Kita cepat sangat tadi. Okey. Kemudian wala yahudduhul miqdaru. Dia pula sesungguhnya dia tidak dibatasi oleh sesuatu ukuran. Allah Subhanahu wa taala la tahudduhu, tidak dihadkan oleh satu kadar. Apa maksud? Kalau istilah qadar-qadar ni apa? Qadar-qadar ni ada sakat tam. Ada sakat tam, ada had. Ada had. Itu qadar. Ada sakat tam, ada had. Jadi sesuatu yang ada sakat tam, ada had ni makna apa? Ada mula dan ada hujung. Ada mula dan ada hujung. Baru kita boleh tentukan dia tu kadar berapa, had dia berapa. Bila ada mula dan ada hujung. Okey. Kalau benda itu tak ada masuk. Sini apa? Sini apa? Ada masuk. Ya, teknologi gini lah. Kita balik. Apa ada dah? Ada, betul? Ada dah? Tak ada dah, naik dah. Okey. Jadi gangguan teknikal. Kembali semula. Jadi kalau tak ada ni kita bayanglah, kita gunakan projektor dalam otak kita. Macam mana? Allah Subhanahu wa taala dia kata sesungguhnya dia tidak dibatasi oleh sebarang ukuran. Ini terjemah kepada wala tahudduhul miqdar. Tidak dihadkan oleh satu kadar. Sesuatu itu menjadi ada had, ada kadar apabila apa? Dia ada mula dan ada hujung. Baru boleh kita tentukan dia. Kadar dia, panjang dia, besar dia, luas dia, banyak dia, isi padu dia. Kalau sesuatu yang tidak masuk dalam ukuran dan had, orang tu tak, kita sesuatu tu tak boleh nak ditentukan. Sesuatu tu tidak boleh nak ditentukan. Jadi bila begitu, apa yang boleh ditentukan ni makhluk lah. Sebab makhluk kita ni, sebagaimana datang dalam hadis, penghujung kepada makhluk ini ialah arash. Arsyur Rahman. Arash Allah Subhanahu wa taala ni ialah penghabisan kepada
kepada alam ni. Dipanggil saqful alam, atap bagi alam ini. Maka alam ni dia ada saiz dia, ada ukurannya. Dan begitulah yang dikaji oleh ahli sains, dikaji oleh ahli astronomi, dikaji-kaji. Oh, alam ni ada luah dia. Apa maksud ada luah? Dia ada had, dia ada kadar. Okey. Bila begitu, Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Kalau kita dah faham konsep bahawa Allah Taala tidak menyamai makhluk, maka soalan Tuhan tu besar mana saiznya tak valid lah. Tuhan tu berada di mana? Sebagaimana akan disebut nanti, tidak patut ditanyalah. Sebab apa? Sebab persoalan tentang kadar, saiz, besar dari segi besar saiz dan ukuran ni, itu semua benda yang berkait dengan sifat makhluk. Maka bila Allah tidak menyamai sesuatu, maka kita tak boleh nak buat perkiraan Tuhan tu saiz berapa. Besarnya besar mana besar saiz. Tuhan tu tepatnya di mana sebagaimana akan datang. Tu soalan tu tidak orang panggil tak kena dengan Tuhan. Tidak kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita timbul iskal, kita timbul muskil. Dah kita duduk takbir Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Okey, sekarang ni kita pada tahap pemikiran matang dah dewasa ni. Bila kita dengar Allahu Akbar, adakah kita membayangkan Tuhan tu bersaing? Tak. Tak ada dah, sebab kita tahu dah mustahil. Tuhan tu jenis tokoh yang ada saing. Bahasa sekarang, walaupun Tuhan tu kita tak faham Tuhan tu bapak. Bapak besar, tak faham gitu. Orang Tuhan Maha Besar dengan maksud keagungan ni. Tapi kalau budak-budak kalau kata Tuhan, budak-budak kecil, Tuhan tu Maha Besar, dia boleh bayang ke tak? Sebab otak dia nak matang ni. Begitulah orang yang tidak boleh menerima kewujudan Tuhan kecuali bertepat. Sama ya. Kecuali Tuhan itu ada tepat, ada arah. Dia mana? Duduk atas daripada arah. Makna otak ni macam budak-budak. Kalau kita nak bahasa lah. Begitulah. Sebagaimana kalau budak-budak kecil, kalau kata, kan banyak kan, dia tanya mak dia tanya ayah dia tanya tok dia. Tuhan Maha Besar, Tuhan besar mana? Dia pun duk bayang dalam khayalan bapak Tuhan tu besar. Betul tak? Tak betul tu. Tapi otak dia tu memang otak masih belum matang lagi. Bila dia belajar bila kita sebut Allahu Akbar, Allahul Azim, Allah Maha Agung Maha Besar, tak terbayang dah bahawa Tuhan tu besarnya dengan bentuk jisimnya saiz besar. Tak bayang dah gitu. Nampak? Sebab apa? Sebab kita boleh menerima kewujudan yang Maha Besar bukan dengan makna besar saiz macam makhluk. Okey, nampak? Maka di sini wajib kita percaya dan i'tiqadkan bahawa Allah tidak dihadkan dengan satu had. Kalau kita lihat pada masa-masa sekarang ini, zaman akidah-akidah macam-macam orang yang boleh keluarkan pandangan ni, ada yang buat perbandingan tu. Dia kata dia buat perbandingan. Alam ini langit pertama, langit kedua. Langit pertama tu nisbah kepada langit kedua. Dan nisbahnya ialah langit kedua tu padang, langit pertama tu cicing, kecil je. Besarnya langit kedua. Lepas tu nisbah langit kedua kepada langit ketiga. Langit kedua tu umpama cicing yang dicampur pada padang yang luas. Makna langit ketiga besar, langit kedua kecil je. Nisbah pada langit ketiga. Begitulah kursi Tuhan, nisbahnya cicing berbanding kepada arah tu padang yang luas. Maknanya nisbah segala alam yang duduk pada kursi, bawah pada kursi tu kecil sangat nak nisbah kepada arasy Tuhan yang paling besar. Maka dia pun kata Tuhan tu duduk atas pada arah, lebih besar pada arah. Nampak? Dia sedang membuat satu perkiraan akal bahawa Tuhan itu boleh ditentukan dengan saiz. Ini salah sini. Padahal pada perkiraan itu hanya kita nak menentukan, membicarakan tentang saiz alam. Ini sebab ada datang hadis. Perumpamaan kursi bagi nisbah bagi arasy itu ialah kursi itu cincin, arasy itu ialah padang luas. Makna besarnya arah. Tak ada masalah sebab arah ni makhluk. Memang ia ada saiz. Tak ada masalah. Umpama kursi nisbah kepada langit ketujuh, kursi itu padang luas.
Langit ketujuh itulah cicing saja. Begitulah alam ni kecil-kecil. Bumi kita ni tak nampak pun. Habuk tak nampak dalam Bima Sakti. Tak salah kata langit pertama. Habuk pun tak ada dalam sistem Bima Sakti tu. Sistem solar tu tak ada. Jadi bila begitu, hak tu tak ada masalah, kita boleh terima. Sebab apa? Terima kasih banyak. Ni satu, kalau bukan mukjizat ini perkara yang kena tuang dia juga. Dia kena pakai je juga. Okay. Jadi boleh tengok belaka. Boleh tengok. Hak ni duduk sini tapi nampak situ. Kalau orang zaman dulu kata magic dah ni. Kata perkara karamah dah ni. Jadi perkara yang mana akal kita boleh fikir ada hak itu, ada hak makhluk. Memang makhluk ini ada hak. Sebab itu ada sahih bagi alam, ada sahih bagi makhluk ni. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak kirakan hak ataupun kadar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Sesungguhnya dia tidak dibatasi oleh ukuran. Wala tahwihil aqtar. Tidak pula dibatasi oleh, tidak pula diliputi oleh sebarang tempat. Wala tahwihil aqtar. Dan tidak dibatasi oleh, diliputi oleh sebarang tempat. Al-aqtar yang kutur ni ialah kita kata tepat lah. Bahagian. Kutur ni makna bahagian atas, bawah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi atau diliputi oleh sebarang tempat. Ini nak menegaskan pada apa? Bahawa soalan bertempatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak valid. Bila kita tanya Tuhan tu di mana dengan maksud tempat, maka jawabnya Tuhan tidak bertempat. Jangan kata Tuhan tu di atas arash dengan maksud bertempat di atas arah ataupun duduk. Dan jangan pula kita duk faham Tuhan tu di mana-mana. Tuhan tu di mana-mana. Sebab kalau Tuhan di mana-mana, makna kita meletakkan Tuhan tu ada sini. Itu juga mustahil. Jadi kalau gitu, kat mana Tuhan? Jawapannya tidak boleh di mana-manakan dia. Jadi hak nak faham ni pun perlu kepada cara pemahaman betul. Kalau tidak, orang tak boleh terima. Sebab itu ramai di kalangan sebahagian, ataupun kita kata ramai, takut jadi tak tepat lah. Sebahagian daripada umat Islam ni, mereka meletakkan Tuhan tu ada tempat. Meletakkan Tuhan itu ada tempat. Bagaimana? Dia kata dia qiyas kepada makhluk. Dia qiyas kepada makhluk. Dia kata gini. Kita kata apa nama ni? Contoh. Benda lah nak khabar contoh. Cucu kita, ataupun cucu mungkin ada tuan-tuan puan-puan dah ada cucu dah ni. Kita ambil benda. Kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Handset lah, handset. Handset saya tak ada dalam rumah, tak ada luar rumah. Handset tak ada dalam rumah, tak ada luar rumah. Maknanya ada mana? Tak ada lah. Dalam rumah tak ada, luar rumah pun tak ada. Maknanya tak ada handset lah. Maknanya tak ada handset. Dia kata tu kat Kedah bukan hak saya. Luar rumah tu termasuk segala tempat selain daripada rumah. Dalam rumah pun tidak, luar pun tidak. Luar tu masuklah planet Mars ke Pluto ke, ikut masuk belaka. Jadi bila kita nafikan dia ada di tempat, sama ada dalam atau luar, maknanya kita menafikan kewujudan dia. Handset saya tak ada dalam rumah, tak ada luar rumah. Maksud apa? Maksud tak ada. Dan kalau kita kata Tuhan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, maknanya kita kata Tuhan tak ada ke? Dia faham gitu. Dia faham bahawa bila kita kata Tuhan tu tidak bertempat, dalam alam pun tidak, luar alam pun tidak, maknanya Tuhan tu tak ada.
Sebagaimana kita kata handset kita dalam rumah tak ada, luar rumah tak ada, makna kita tak ada handset. Nampak tak dia buat perbandingan tu? Jadi kalau orang tak faham, dia kata betul juga lah. Jadi nak kena ada, mesti kena ada tempat. Nak kena ada, mesti kena ada tempat. Contoh bagi orang tak ada, cicit tak ada ke sini tak? Tak ada ke ada cicit tak? Cicit kita ada dalam perut mak dia ke luar perut? Cicit kita ada dalam perut mak dia ke luar perut? Pelik soalan tu. Jawapannya tak ada dalam perut, tak ada luar perut lah. Sebab tak ada. Bila kita nafikan tempat bagi makhluk, maknanya kita nafikan dia tak ada. Tak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di tepi kiri, tidak di kanan, maknanya tak ada lah. Maknanya tak ada. Tapi dengan hujah ni mereka kata, kalau kita kata Tuhan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas aras, tidak di bawah aras, tidak di bumi, tidak langit, maknanya kita kata Tuhan tak ada. Faham kot tu. Ni pemahaman yang salah. Pertamanya apa? Pertamanya dia telah menggunakan kias makhluk, nak kiaskan Tuhan dengan makhluk. Dia panggil kiasul ghaib ala syahid. Dia nak kiaskan Tuhan yang tak nampak, yang bersifat dengan qadim, yang sifat ketuhanan, nak kiaskan dengan makhluk hak nampak, hak sifatnya makhluk ni. Salah dah situ. Situ tu salah dah. Bila dia kata bila kita nafi tempat, maknanya kita nafi wujud. Tak atas tak bawah, maknanya tak ada. Jadi kalau kata Tuhan tak di atas arah, tidak bawah arah, maknanya kita kata Tuhan tak ada. Salah. Sebab apa? Pertama, awak telah mengkiaskan benda yang gaib, iaitu Allah Ta'ala, dengan benda yang ada, makhluk. Allah pula, dia itu Tuhan, nak kias dengan makhluk. Itu kias yang jauh sekali. Yang keduanya ialah kewujudan makhluk ini memang wujud dia dalam lingkungan tempat dan masa. Kita wujud kita dan sekalian makhluk ini, dia memang berkait dengan tempat dan masa. Dia tak boleh wujud tanpa tempat, tanpa masa. Dia tak boleh wujud tanpa tempat, tanpa masa. Okey. Sekarang ni bila Allah Subhanahu Wa Taala, adakah wujud Tuhan itu berkait dengan tempat dan masa? Jawapannya tak. Kalau berkait dengan tempat dan masa, maka dia ada sesuatu yang menghadkannya. Bila kata tempat, makna situ, tak di lain kan? Bila kata masa, pada waktu itu, ketika itu. Maka adakah sesuai kita menisbahkan Tuhan bertempat dan juga ada masa dan juga ada tempat ni? Jawapannya tidak. Kok mana mustahilnya? Mustahil kalau kita faham apa erti masa, apa erti tempat. Kerana itu ulama ahli kalam dia bincang masa tu apa, tempat tu apa. Dalam bahasa orang putih dia panggil time space. Space time, time space. Jadi teori masa dan juga tempat ini, space time dan juga teori ini, bila lahirnya masa, bila lahirnya tempat. Kita tanya tu. Takrif tu tak penting lah. Memang ulama-ulama kalam dia takrifkan panjang lah. Kita nak faham secara mudah ni, kita sebagai orang awam, tepat-tepat tu benda, tepat-tepat tu berlaku apabila nisbah sesuatu bagi hak lain. Bila kita kata kita ada di atas lantai, makna tempat kita di atas lantai, maksud apa? Dia ada point reference, orang panggil point tepat kembali. Baru bila kita letak dia jadi tempat mana? Tak. Ada poin, tempat titik kita nak ukur tu. Kita atas ke bawah ke depan ke belakang ke kiri kanan. Atas apa, bawah apa, depan apa, kiri apa, kanan apa. Betul tak? Kalau tak ada gitu, boleh ke kita nisbah tempat? Tak boleh. Kita tak ada point reference tu, tak ada. Tempat kita nak punca, nak nisbah tu tak ada. Kita duduk atas, bawah atap. Bawah atap lah kira tak? Atas latar, baru boleh nisbah. Kemudian duduk di mana? Duduk di Hulu Takir ni tak? Hulu Takir. Nama tempat tu. Hulu Takir ni duduk mana? Kuala Terengganu. Kuala Nerus tak? Kuala Nerus.
Kuala Neruh dan Terengganu, tengok nisbah tu di dunia akhirnya mana? Akhirnya kita ni duduk dalam alam. Okay, sekarang ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta alam ni, dengan sendirinya ada nisbah tempat. Dah alam ini ada permulaan tak? Ada permulaan. Sebelum ada alam ni, di manakah Tuhan? Ada orang marah tanya. Kata, tak usah tanya di mana Tuhan. Sebelum ada alam, Tuhan tak bertepat. Lepas ada alam, Tuhan bertepat. Sekali dengar macam betul juga. Kalau kita tak faham akidah dengan pemahaman betul, kata betul lah. Sebelum ada alam, Tuhan tak ada tempat. Selepas ada alam, Tuhan di atas arash, kata dia. Nampak tak salah mana? Salah besar ni. Apa dia? Dia menisbahkan berubah bagi zat Tuhan. Dia menisbahkan perubahan bagi zat Tuhan. Bila dia kata zat Tuhan tu berubah, dulu dia tidak bersifat dengan sifat bertempat. Lepas ada alam, dia bersifat dengan sifat bertempat. Ni kalau ulama kalam dia bincang panjang ni. Maka adakah sifat bertempat tu lebih sempurna daripada tidak bertempat? Maknanya berlaku perubahan pada sifat Tuhan. Berubah pada sifat Tuhan ni sepakat. Al-huduth, baharu pada sifat Tuhan ni mustahil. Siapa yang mengatakan Tuhan berubah ni, orang ini telah beriktikad yang batil. Tuhan boleh berubah-ubah pula. Bukan Tuhan berubah ni. Nampak dah salah mana tu? Nampak macam betul comel dia. Masa Tuhan tak ada cipta makhluk, Tuhan tak ada tempat. Bila Tuhan cipta makhluk, dia atas arah, sebagaimana di kampung dan Quran. Dia lupa di sana bahawa bila kita nisbahkan berubah pada sifat Tuhan, kita nisbahkan sifat baharu. Kerana perubahan tu sifat baharu, bila kita nisbah ke Tuhan, kita mengatakan Tuhan bersifat dengan sifat baharu. Salah situ. Dah, yang jadi isunya kan? Yang jadi isunya apabila mereka baca Al-Quran atau hadis, berjumpa dengan ayat-ayat sebegini. Ayat-ayat muhimah li tashbih, ayat yang memberi sangkaan seumpama Tuhan dengan makhluk, ayat-ayat mutasyabihat sebegini, mereka faham ikut pahaman yang tak betul tu jadi masalah. Bila pergi faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna Tuhan tu tepat dia atas pada arash, memang tak kena gitu. Bila faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tadi Tuhan tu istiwa atas arash, istiwa maknanya Tuhan ada tepat. Tepatnya mana? Atas pada arash. Hak tu pemahaman tu salah. Bila baca yadullah fauqa aidihim, ya itu dengan makna tangan, tangan dengan makna anggota. Tuhan ada anggota namanya tangan. Hak tu salah tu. Jadi pemahaman pada ayat-ayat begini dengan pemahaman salah menyebabkan mereka akhirnya terima bahawa kewujudan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti bertempat. Nampak? Jadi otak mereka tu tak boleh nak keluar lagi macam mana kanak-kanak berfikir, budak-budak berfikir. Apatah lagi zaman sekarang ni, cerita-cerita Hollywood dia buat rupa Tuhan tu kan? Ada tempat dia atas langit kan? Tak, Tuhan Cina pun gitu juga. Atas langit duduk, tapi hebat lah. Hebat daripada makhluk lah. Dia Tuhan lah, ada power, ada kuasa, ada tempat. Tengok, itu khayalan sebegitu tu. Apabila masuk dalam kepala tanpa ada akidah betul, ia boleh bayang bahawa Tuhan tu duduk dan tepatnya ialah di atas pada arah lagi. Dok sama dengan kita, ada tangan tapi tangan hok dok sama. Ada muka dok sama, comel pada kita. Tengok dah. Tengok dah. Jadi kepala tu menjadi khayal dah tu. Bahaya ni, bahaya. Sebab apa? Sebab dia melibatkan dengan akidah berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi sebenarnya apa pemahaman bagi ayat-ayat begitu? Ahli sunnah dia tidak menafikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia tidak menafikan Allah bersifat dengan istiwa. Dia tidak menafikan Tuhan bersifat tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Tak ada pun menafikan Tuhan tu maha tinggi, tak ada. Dia kata Tuhan maha tinggi mesti duduk atas. Mesti duduk atas. Tuhan maha tinggi. Adakah tinggi itu mesti dengan makna kedudukan tempat? Tak mesti. Bahasa kita pun kita kata. Tak, kita kata bos saya tinggi pada saya. Bos saya tinggi pada saya. Bos saya tinggi pada saya. Tinggi kat mana tu? Adakah tinggi saiz? Ataupun tinggi dia duduk atas, kita duduk bawah?
Ada tinggi dengan makna tinggi kedudukan. Jadi makna tinggi itu sendiri ada makna yang pelbagai sesuai dengan konteks ayat. Maka bila kita dok baca ayat-ayat yang sebegini, sebab itu kita kena tengok kepada penafsiran para ulama, bukan kita ikut sabih ismabikal ala, maka Tuhan tu tinggi atas arah. Lepas tu kita doa pula tangan ke atas. Ni ada sebelum ada orang tanya dak. Dan mereka pun guna hujah. Bukti Tuhan tu di atas bahawa kita berdoa tangan kita angkat ke atas. Yang kita angkat ke atas dak. Makna Tuhan tu duduk atas. Dan kadang kita meminta-minta kita melihat ke langit. Melihat ke langit. Sebab apa? Kena faham. Pertamanya, doa tangan di atas ni ialah kerana apa? Kerana kita minta rahmat turun. Jadi rahmat tu turun di atas. Rahmat itu doa permintaan itu turun. Rahmat itu daripada atas, daripada pihak atas, pihak kemuliaan. Bukan makna Tuhan tu berada tepat di atas. Buktinya mana? Buktinya bahawa dok mesti akak tangan ke atas tu Tuhan duduk atas. Masa doa istisqa, kita di sungai paling gini dah gini Tuhan duduk bawah pula ke mana? Tak ada buat gini kan kena sunatkan abang gini dah gua ni pula ni. Tu kata kita tak boleh nak guna hujah ni bahawa Tuhan tu duduk atas. Tak betul. Masa kita semayang, kita menghadap ke mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di situ dalam Quran disebut di mana kamu menghadap. Ayat ini turun ketika perang Khauf. Maknanya masa perang dalam keadaan peperangan, semayang tu menghadaplah di mana-mana kerana di situlah adanya wajah Tuhan. Kalau kita kata wajah Tuhan tu muka Tuhan, dok ke jadi di mana-mana Tuhan ada. Pelik. Sebab itu makna ayat-ayat sebegini kena serah maknanya mengikut pemahaman ahli sunnah, bukan ikut faham zahir. Masa kita sujud. Kita sujud ke di latar lah tak? Di latar. Dah adakah Tuhan ada situ? Dalam hadis sebut tempat yang paling dekat seseorang hamba dengan Allah ketika mereka sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdi wa huwa sabir aqrabu ma yakunul 'abdi bi rabbih wa huwa sajidun. Saat ketika hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Makna masa sujud Tuhan kau dekat, masa diri kurang dekat sikit, makna Tuhan ada bawah. Tengok. Kepahaman macam begini, faham zahir gini membawakan bahawa meletakkan kedudukan dan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah. Sebab itu ulama kata kita berdoa kat tangan tu kerana kiblat doa tu atas. Kiblat doa tu tangan tu, kiblat doa di atas. Sebagaimana kiblat masa semayang menghadap Baitullah Kaabah. Sebagaimana kiblat masa apa lagi? Masa semayang menghadap kepada Kaabah. Maka masa doa tangan itu di atas kerana kiblat doa ni di atas. Bukan lazim bahawa Allah itu bertempat. Orang kata dah Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj naik ke langit tu. Naik ke langit untuk menerima sembahyang. Makna Tuhan duduk atas langit. Ni juga pemahaman, faham orang panggil faham sendiri. Adakah lazim Allah Ta'ala jemput Nabi ke Sidratul Muntaha bahawa Allah ada di situ? Tidak. Jadi siapa yang ada di situ? Nabi yang dijemput ke situ. Bukan lazim bahawa Tuhan bertempatnya di situ. Sebab apa? Sebab tujuan Nabi diangkat kepada sehabis alam ini, diperlihatkan kepada Nabi seluruh alam ini supaya nak menyatakan tentang kedudukan Nabi sebagai penghulu sekalian makhluk. Maka seakan perisytiharan. Maka diberi kemuliaan kepada Nabi dapat melangkaui seluruh alam ni sampai ke habisnya sebagai perisytiharan. Tentang Nabi ini sayyidu khalqillah, penghulu kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di sana Nabi bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat Nabi dengan Allah bukan makna nak Allah ada di situ. Yang ada di situ Nabi je. Apa buktinya? Buktinya Nabi Musa alaihi salam bila Allah Taala menjemput Nabi Musa ke Tur Sina di Mesir sana. Tujuan untuk bermunajat dengan Allah di Tur Sina, di Wadi Muqaddas namanya Wadi Tua. Okey. Bermunajat Nabi Musa di situ, makna Tuhan ada situ ke?
Tak. Tuhan tidak ada di situ. Tapi tempat yang dikhususkan kepada Nabi Musa ialah di Wadi Tua itu, di Tur Sinai itu. Jadi yang bertempatnya Nabi Musa. Allah tidak berkait dengan tempat. Sebagaimana dijemputnya Nabi pada malam Isra' Mi'raj di Sidratil Muntaha dan lebih pada itu, yang bertempatnya Nabi, Allah tak ada kaitan dengan tempat. Sebagaimana i'tikad kita kata tempat itu makhluk, maka Allah tidak berkait dengan makhluk. Kalau Allah berkait makhluk ni maknanya Allah dihadkan dengan makhluk dan dinisbahkan makhluk. Padahal itu sifat yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Sebab itu pengarang kata sesungguhnya tidak diliputi oleh sebarang tempat. La tahwihil aqtar. Allah tidak diliputi oleh sebarang tempat. Wala tuhitu bihil jihatu. Tidak dikelilingi oleh sebarang jihad. Jihad ni makna arah. Dia tulis jihad juga. Jihad tu maksudnya arah. Allah tidak dikaitkan. La tuhitu tidak diihatah, dikelilingi oleh arah. Arah ni ada 6 lah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jihad dipanggil jihad tu 6. Arah yang 6. Atas lawannya bawah, depan lawannya belakang, kiri lawannya kanan. Jadi Allah tak boleh kita nak kaitkan dengan arah tersebut. Tak dengan maksud tepat, tak boleh. Wala taktanifuhul arduna walas samawatu. Dan tidak dilitupi oleh segala langit. Tinggal dilitupi oleh segala bumi dan segala langit. Tinggal terjemahan tu. Oleh bumi dan segala langit. Allah tidak dapat dihadkan atau dikaitkan dengan bumi ataupun langit. Iktanafa ni makna, kalau yaktanifu ni makna diliputi, dikelilingi, dilingkungi oleh bumi ataupun langit. Kenapa? Kerana dia tidak ada kaitan dengan tempat. Kerana kewujudan yang mutlak, bahkan dialah yang mencipta tempat dan dialah yang mencipta masa. Bila tempat itu dia cipta, tiba-tiba macam mana dia tu berkait dengan tempat? Padahal tempat tu yang ciptaan dia. Tiba-tiba kita letak dia bertempat pula. Itu masalah tu. Jadi orang kata ni dalil akal. Dalil akal, kita nak guna dalil Quran. Dalil Quran pun faham dengan cara betul. Sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka apabila dalam ayat-ayat yang memberi makna penyumpaan Tuhan dengan makhluk ni, mereka ambil jalan selamat. Apa jalan dia? 2 cara. Sama ada kita baca sahaja dan serah makna kepada Tuhan, iaitu kita tafwid namanya. Kita baca dan serahkan makna kepada Tuhan. Makna Allah yang lebih tahu apa makna istiwa. Allah yang lebih tahu apa makna yad. Allah yang lebih tahu apa makna wajah dan seumpamanya. Nisbah pada Tuhan lah. Bukan maknanya mereka tak tahu yad tu makna tangan. Budak sekolah rendah pun tahu. Budak tadika tahu yadun tangan, wajah muka, rijlun kaki. Tapi nisbah yadullah ni benda. Tangan dengan makna anggota? Tak. Kita serah makna kepada Allah Ta'ala. Tapi ayat itu ada makna secara konteksnya. Konteks dia kita tahu bahawa apa? Allah Ta'ala turunkan ayat itu apabila para sahabat berbai'ah dengan Nabi pada bai'atul ridwan. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang berbai'ah dengan kamu, sesungguhnya dia berbai'ah dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Masa bai'ah tu tangan siapa ada? Tangan Tuhan ke? Tak ada. Hak bai'ah tu sahabat bai'ah dengan Nabi. Nabi tak tangan dia. Jadi Allah Ta'ala menyerupakan siapa yang bai'ah dengan Nabi seakan dibai'ah dengan Allah. Tu je. Dah tangan tu, itu ayat dalam bahasa Melayu kita panggil ayat yang metafora lah kita kata. Ayat metafora. Ayat kiasan. Bukan maknanya ada tangan. Tak ada orang faham gitu pun. Pada makna salaf mereka tak faham gitu. Cuma bila diasingkan makna yadullah ni, timbullah perbahasan ini. Maka
Pandangan pertama, serahkan makna kepada Allah. Ya yang Allah Ta'ala tahu, yang layak dengan Tuhan. Kita baca saja dan faham makna secara konteks. Itu pandangan tafwid, yang pandangan jumhur di kalangan ulama salaf. Yang kedua, sama ada kita tafsirkan ayat itu berdasarkan takwil yang bertepatan dengan kaedah bahasa Arab. Dia panggil sebagai manhaj takwil. Makna ya ni makna penguasaan Tuhan, pertolongan Allah. Allah Ta'ala menolong atas mereka. Jadi dia takwil ya dengan makna pertolongan, kekuasaan. Boleh juga. Ini pandangan ataupun kita kata cara yang kedua, iaitu mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat itu dengan makna yang layak. Kedua-dua ini ialah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada masalah. Yang salahnya apa? Yang salah apabila kita kata tangan tu tangan, tapi tangan Tuhan ni tak sama tangan kita. Tangan kita ni mungkin tak comel. Nampak? Tangan kita mungkin paruk. Dia faham gitu. Tangan kita ni tak sempurna, tak kuat, tak gagah. Tangan Tuhan gagah. Ni dia telah meletakkan makna-makna makhluk, makna-makna jismiyah pada diri Tuhan. Hak ni memang bukan pandangan ahli sunnah dan bukan pandangan salafus soleh yang menjadi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Ini pandangan golongan mujassimah pun. Orang yang menyatakan Tuhan ni berjisim, tapi jisim Tuhan tak sama dengan makhluk. Lepas, apa bahayanya? Lepas ni mereka akan jumpa pula hadis yang kata kiltal yadahu yamin. Hadis yang kata kedua-dua tangan Tuhan tu kanan. Jadi dua tangan Tuhan pula kanan. Macam mana kita nak fikir? Sehingga kan mereka akhir dua khilaf pula. Mereka kata ada dua-dua tangan kanan, ada kata tangan kanan tangan kiri Apa cerita ni? Ini cerita apabila seorang dia faham pemahaman ayat mutasyabihat ikut kepala otak dia, tidak ikut ulama ahli sunnah. Jadi meletakkan Allah itu sebagaimana makhluk berjisim, beranggota gitu, itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama salah kita tak ada pandangan gitu. Kalau ada hak salafi sekarang ni kata dia itu salah, dia itu bukan salah tapi dia salah. Dia itu salah, bukan salah. Jadi seterusnya wa annahu mustawin ala arsyani. Dibicarakan lagi tentang istiwa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan tak? Betul ingat ada soalan. Ada ya. Contoh berada dengan maksud tempat Tuhan tu di mana-mana. Tak boleh. Dah di mana-mana sini, situ-situ kan? Tak boleh. Kalau dengan makna Tuhan di mana-mana, iaitu tempat Tuhan itu ada di mana-mana. Bila kita ada situ, ya ada situ. Bila kita masuk tandas, ya ada situ. Bila kita pergi kedai, ya ada situ. Tak betul. Ini juga antara ayat mutasyabihat dan Quran sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu ni salah faham ni. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Di sini sepakat di kalangan ulama, hatta di kalangan hak kita kata mujassimah pun sepakat. Tak ada yang mengatakan Tuhan tu berada di mana-mana dengan maksud wujud dia, zat dia ada dengan tempat-tempat yang pelbagai, bukan. Tapi ma'iyah di sini wa huwa ma'akum, ma'iyah ilmu Tuhan di mana-mana sahaja kita ada, tak lari kita daripada ilmu Tuhan. Tuhan tahu di mana-mana sahaja kita berada. Kudrat Tuhan, iradat Tuhan tak terlepas daripada kita. Itu maksud dia. Jadi di mana-mana kamu berada, Tuhan bersama kamu ilmunya, Tuhan bersama kamu penguasaannya, Tuhan bersama kamu pertolongannya kalau Allah Ta'ala tolong. Jadi tidak lepas kita di mana-mana daripada ta'aluk dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ma'iyah tu, kebersamaan tu bukan kebersamaan wujud, tapi kebersamaan ilmu. Nampak? Gitulah. Jadi orang kalau kata-kata Tuhan tu ada mana-mana tak kena. Ni biasa kadang orang tanya tak. Balik anak-anak kita kecil tanya, ayah Tuhan duduk mana? Mak Tuhan duduk mana? Atau Tok Ki Tuhan duduk mana? Jangan jawab salah. Masa kecil jawab salah dah. Tuhan tu di mana-mana. Betul.
Tuhan tu ada di mana-mana. Jangan jawab salah. Jawab dia ke mana? Tuhan tu dok macam kita, adik. Tuhan tak bertepak. Cukup dah. Budak-budak boleh faham dah gitu. Dah duk mana? Tak payah tanyalah sebab dia dok sama macam kita. Apa tak? Bila kita jawab gitu, budak tu sebenarnya nak jawab apa ni? Bila dia tanya Tuhan di mana? Sebab dia ingat macam dia ada duk sini, duk sana, mak dia duk sini, ayah duk kerja. Jadi kita kata Tuhan dok sama macam kita. Cukup. Tuhan tak bertepak kerana dok sama macam kita. Budak-budak dia faham. Kalau dia tanya lagi tu ada usah jadi. Meh kita beli cekedih. Cukup dah, dia dak candak, dia dak mikir dah tu. Budak-budak kan jenis pandai kan. Jenis tu dia tanya kan. Jawab gitu. Jangan jawab salah. Tuhan atas langit lah, Tuhan ada di mana-mana. Tak. Jawab dengan jawapan betul. Tapi tak payah hurah panjang-panjang. Hurah supaya boleh dia faham je. Baik. Ada soalan lagi? Tak boleh kata Allah maujud kerana maujud isim maf'ul. Ni orang ngaji Arab. Maujud sirah isim maf'ul. Maf'ul pada isim maf'ul ni ma waqa'a alaihi fi'lu fa'il. Antara takrifnya. Maf'ul ialah sesuatu yang berlaku atasnya perbuatan orang yang membuat. Contoh kita kata al-zujaj maksur. Zujaj ni makna kaca ni maksur. Maksur ni pecah. Pecah itu ialah hasil perbuatan orang yang memecah. Jadi isim maf'ul ni ialah hasil daripada perbuatan orang. Jadi benda yang terhasil itu panggil maf'ul. Benda yang terhasil itu panggil maf'ul. Jadi maujud tu binaan dia atas wazan isim maf'ul. Tapi itu kena itu peringkat asas. Tapi bila kita baca lagi bahasa Arab, lafaz kalimah maujud ni asal daripada wujida. Wujida tu sendiri maknanya ada. Walaupun binaan dia binaan mabni lil majhul dalam bahasa Arab. Wujida. Maknanya ada. Bukan yang diadakan. Kalau ikutnya duriba yang dipukul. Daraba pukul, duriba yang dipukul. Dah wujida. Bukan makna yang diadakan, tapi maknanya ada dah. Wujida tu binaan kalimah tu, struktur itu memang bermakna ada. Maka sesuatu yang ada disifatkan dengan maujud. Bukan makna sesuatu yang diadakan. Maujud tu sendiri makna ada. Sebab apa? Sebab kalau wajada, isim fa'il dia wajib. Wajib ni orang yang menjumpai, orang yang jumpa. Wajidun. Wajidun tu orang yang jumpa. Itu wajib. Adapun maujud tu sendiri benda ataupun sesuatu yang ada. Orang panggil maujud. Mujid yang mengada. Yang mengada, mujid. Mujad yang diadakan. Jadi dalam binaan kalimah itu kita tak boleh tengok kerana dia isim maf'ul kita kata maujud itu ialah Tuhan itu yang diadakan. Bukan, tak betul. Sebab apa? Ada di kalangan, ada daripada kalimah bahasa Arab ni memang binaan asal kalimah dia gitu dah. Macam kita kata gila, junah. Gila ni junah. Walaupun binaan dia dengan mabni lil majhul. Lepas tu orang gila panggil majnun. Majnun tu gila dah. Bukan yang digilakan. Ya kan yang digilakan walaupun memang tidak nafilah yang menyebabkan gila tu Allah Ta'ala yang buat. Tapi majnun tu sendiri merujuk kepada sifat orang itu. Ada sifat gila. Wal'iyadzubillah. Nampak? Boleh Ada tak ada lah. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.